Dengan tidak membuang masa, seterusnya saya ingin menjemput Cik Nabila daripada Lembaga CPF yang akan berkongsi mengenai insentif CPF. Beri tepukan kepada Cik Nabila kita. Alah, hai kecilnya. Lawa kan? Okey, beliau akan menerangkan. Beri terima kasih. Okey, saya bermula ya. Seronok kan tadi tengok video tu, tonton video tu. Suka? Haji suka ya? Okey, hari ini saya ingin berterima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa anda pada hari Sabtu ini untuk kunjungi Woodland CC untuk belajar sedikit tentang CPF. Kalau saya cakap ni tak jelas sangat, maaf ya sebab pelitup muka ni kan memang panas ya. Okey, nama saya Nabila. Saya dari kumpulan komunikasi dari CPF Board. Kami kerap berkomunikasi dengan orang-orang awam seperti anda semua tentang skim-skim CPF. Jadi hari ini saya akan menjelaskan dengan lebih teliti kepada anda tentang CPF dan persaraan anda dan juga tentang skim yang baru diperkenalkan ini, skim MRSS. Okey, sebelum saya mula, pernah anda terfikir mengapakah anda merancang untuk persaraan? Pernah tak terfikir? Pernah pada usia ni mesti terfikir tentang persaraan. Tetapi mungkin juga anda tertanya atau terfikir, Nabila ni dia masih muda lagi. Kenapa dia kisah pasal persaraan Kan dia mesti tak faham lah. Memang betul saya masih muda lagi. Usia saya pada tahun ni baru saja 27 tahun. Dan mungkin saya ada banyak masa lagi di hadapan saya untuk bersiap sedia untuk menabung untuk persaraan. Tetapi ianya penting juga bagi orang muda seperti saya untuk mula merancang awal untuk persaraan supaya saya tidak kerisauan nanti bila masanya sampai datang untuk bersara. Dan saya tidak perlu mencari contoh yang lain lagi. Saya sebenarnya ada contoh di rumah saya sendiri. Sini saya kongsikan kepada anda tentang ibu bapa saya ya. Jadi ibu bapa saya sudah lanjut usia. Ibu saya umurnya 54 tahun, ayah saya pula 67 tahun. Dan sebenarnya pada usia mereka masih boleh bekerja jika mereka ingin bekerja dan jika mereka masih bersemangat. Tetapi mereka berdua terpaksa berhenti bekerja kerana ayah saya jatuh sakit. Penyakit saraf. Anda tahu penyakit saraf? Nerve issue ya. Keadaannya seperti Parkinson's disease. Di mana dia perlukan bantuan untuk bergerak, bantuan kerusi roda untuk bergerak ke sini ke sana. Dia juga perlukan bantuan untuk untuk berdiri, untuk menyuap makanan. Jadi disebabkan keadaannya yang makin merosot, ibu saya juga dia terpaksa berhenti kerja untuk menjaga ayah saya sepenuh masa. Ya, so itulah dan pada masa itu ya, mereka sangat risau tentang masa hadapan mereka. Mereka asyik bertanya-tanya, cukupkah wang simpanan kita ni? Cukupkah? Bolehkah bertahan sehingga akhir hayat mereka? Dan disebabkan itu ya, disebabkan situasi di rumah yang saya dapat melihat dengan sendiri, ini membuatkan saya sedar tentang kepentingan merancang untuk persaraan. Dan bukan saja merancang tetapi merancang awal untuk persaraan. Ya, dan disebabkan saya masih muda ya, saya masih 27 tahun, ini bermakna saya ada bertahun-tahun lagi di hadapan saya untuk bersiap sedia untuk mengumpul wang untuk persaraan supaya saya tidak risau nanti seperti ibu dan ayah saya. Itulah serba sedikit cerita tentang ibu bapa saya dan disebabkan itu ya, hari ini saya ingin kongsikan kepada anda, dengan anda semua, bagaimana sistem CPF membantu anda merancang untuk persaraan. Sebab tiada cara yang lebih baiklah untuk menabung untuk persaraan. Okey, membuat
perancangan bagi persaraan ini amat penting bagi bersiap sedia untuk hari-hari senja, di mana pada masa itu mungkin kita tidak lagi bekerja, tidak lagi menerima gaji yang tetap, ya, dan kita semua tidak perlu, kita semua tidak ingin bersara tanpa kerisauan, ya. Kita tidak mahu bersara atau membebankan orang-orang yang tersayang. Dan lagipun pada zaman ini, zaman kemajuan teknologi perubatan, ya, kita dijangka hidup lebih lama, dan ini bermakna kita mungkin menghabiskan masa yang lebih lama dalam usia persaraan. Jadi lebih pentinglah untuk kita merancang untuk persaraan. Dan bagi kebanyakan warga Singapura seperti anda semua, sistem CPF lah yang menyediakan asas bagi persaraan anda. Okey, CPF membantu anda bersiap sedia untuk persaraan dengan memenuhi 3 keperluan asas persaraan. Yang pertama, anda diberi jaminan pada persaraan nanti dengan tempat tinggal tanpa perlu risau tentang sewa rumah anda. Dan ini bermakna semasa persaraan anda tidak perlu bimbang lagi, ya, tentang kediaman anda. Dan kedua, CPF memberi perlindungan asas bagi penjagaan kesihatan. Bila muda lagi, semasa muda lagi seperti saya, kalau jatuh sakit taklah begitu parah sebab masih bekerja, masih mendapat gaji yang tetap. Tetapi bila dah sampai usia yang senja, inilah yang parah. Jadi di masa inilah MediSave dan MediShield akan memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu anda membiayai kos-kos perubatan dan juga bil-bil hospital yang tinggi. Dan ketiga, CPF melindungi anda dari kehabisan wang simpanan dengan menyediakan pendapatan sepanjang hayat. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi nanti, ya. Okey. Untuk membantu kita mengumpul lebih wang simpanan untuk persaraan, pemerintah telah menyediakan kadar-kadar faedah CPF yang menarik, yang tinggi untuk membantu kita menabung, ya. Jadi semasa anda bekerja, anda mula menabung untuk 3 keperluan asas anda dalam akaun-akaun ini. Akaun yang pertama, akaun biasa atau OA, menerima kadar faedah 2.5% setahun. Akaun biasa digunakan untuk perumahan, ya, anda semua tahu. Yang kedua, akaun khas SA yang menerima kadar faedah 4% setahun, dan SA diciptakan untuk bersiap sedia untuk persaraan nanti. Akaun ketiga, akaun MediSave atau MA, menerima kadar faedah 4% setahun. MA boleh digunakan untuk membiayai kos-kos hospital atau bil-bil perubatan semuanya. Dan apabila anda menjelang usia 55 tahun, masa inilah akaun keempat, iaitu akaun persaraan RA, akan diciptakan untuk anda. Akaun RA, akaun persaraan sama seperti akaun khas dan akaun MediSave, menerima kadar faedah 4%. Okey, dan bagi mereka yang usia 55 tahun dan ke atas seperti anda semua, ya, anda akan menerima kadar faedah CPF yang lebih tinggi. Okey, apa maknanya? Ini bermakna anda akan menerima tambahan 2% pada $30,000 pertama dari baki CPF anda, dan juga tambahan 1% pada $30,000 seterusnya dari baki CPF anda. Jadi ini bermakna anda dapat menikmati sehingga 6% kadar faedah bagi simpanan CPF anda untuk persiapan persaraan. Dan dengan kadar faedah yang lebih tinggi untuk mereka yang usia lebih dari 55 tahun, CPF membantu anda meningkatkan persiapan persaraan anda untuk menerima pembayaran yang lebih tinggi nanti. Tetapi pada masa ini, mungkin anda tertanya, bolehkah kita jaminkan wang simpanan itu tidak kehabisan
dan berapa lamakah akan wang simpanan itu bertahan. Dan mungkin juga anda tertanya, apakah akan terjadi jika anda hidup lebih lama daripada wang simpanan yang anda ada. Dan bagaimanakah kita menjaminkan wang simpanan itu tidak akan kehabisan, tidak kira berapa lama anda hidup, supaya kita bebas kerisauan dalam persaraan nanti. Jawapannya ialah CPF Life. Anda pernah dengar CPF Life? Pernah ya? Pernah? Okey, jadi senanglah untuk saya terangkan. CPF Life bermaksud CPF Lifelong Income for the Elderly ataupun pendapatan sepanjang hayat bagi orang yang lanjut usia. CPF Life ialah skim insuran annuity sepanjang hayat yang melindungi anda dari kehabisan wang simpanan dengan menyediakan pembayaran bulanan sepanjang hayat anda, tidak kira berapa lama anda hidup. Okay, saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi ya. Okay, di slide ini, okay, anda boleh melihat ya. Di slide ini saya akan terangkan bagaimana CPF Life menjaminkan anda menerima menerima pembayaran bulanan sepanjang hayat anda, tidak kira berapa lama anda hidup. Okey, kita lihat pada umur 55 tahun, anda ketepikan jumlah persaraan anda. Pada apabila anda menjelang usia 65 tahun, anda akan disertai CPF Life, skim CPF Life, jika anda mempunyai sekurang-kurangnya $60,000 dalam akaun persaraan anda. Okey, di sini saya tunjukkan ya bagaimana cara CPF Life memberikan anda bayaran bulanan. Okey, anda tengok kotak yang di atas tu yang warna hijau, itu adalah simpanan akaun persaraan anda. Yang beg duit ni, yang anda nampak ni beg duit ni, itu bayaran yang anda inginkan, setiap bulan. Misal kata anda inginkan $800 ataupun anda inginkan lebih sedikit ataupun kurang sedikit, tidak kiralah. Jadi kita lihat ya. Okay. Anda akan menerima bayaran bulanan pada usia 65 tahun dan sekaligus simpanan dalam akaun persaraan anda akan makin berkurangan. Anda nampak lihat ya. Okey, makin berkurangan dan anda akan dapat bayaran bulanan. Dan pada masa ini, apakah yang akan terjadi? Anda tidak lagi mempunyai wang simpanan dalam akaun persaraan anda. Jadi kita lihat, anda masih akan mendapat pembayaran bulanan sepanjang hayat. Ini kerana skim CPF Life memang sudah menjaminkan yang anda akan menerima bayaran bulanan sepanjang hayat anda, tidak kira berapa lama anda hidup dan meskipun wang simpanan anda sudah pun kehabisan. Okay. Dan itu pada mulanya 65 tahun ya, anda boleh bermula pembayaran bulanan. Dan antara 65 tahun dan 70 tahun, jika anda tidak mempunyai keperluan segera yang memerlukan duit itu ya, anda boleh membuat keputusan untuk menangguhkan pembayaran bulanan itu. Ini kerana setiap tahun anda tangguh pembayaran bulanan itu, pembayaran itu akan bertambah sebanyak 7%. Dan anda boleh menanggungkan bayaran bulanan itu sehingga umur 70 tahun, di mana selepas itu bayaran bulanan akan dimulakan dengan secara automatik ya. Dan mungkin anda tanya kenapa harus bermula secara automatik? Ini kerana pemerintah pun mereka mahu anda menjalani persaraan yang selesa, mereka mahu anda menikmati simpanan persaraan yang anda telah gigih berusaha untuk mengumpul dan menabung sejak 30 tahun dahulu bila anda bekerja ya. Dan satu lagi, bagi mereka yang di bawah skim yang lama, bukan CPF Life ya, skim yang lama iaitu skim jumlah persaraan ataupun retirement sum scheme, pernah dengar? Retirement sum scheme ya, RSS.
anda boleh memilih untuk sertai skim CPF Life pada bila-bila masa sebelum anda mencapai usia 80 tahun. Jadi, sedikit tentang RSS. Skim RSS ini buat mereka yang dilahirkan sebelum tahun 1958, dan skim ini juga memberikan anda bayaran bulanan, tetapi bezanya jika simpanan anda dalam akaun persaraan sudah pun habis, anda tidak akan lagi menerima bayaran bulanan. Jadi lebih baiklah jika anda sertai CPF Life untuk menjaminkan yang anda akan menerima pembayaran bulanan sepanjang hayat anda, tidak kira berapa lama anda hidup, dan meskipun wang simpanan persaraan anda sudah pun habis. Okey, di sini anda dapat melihat usia layak menerima pembayaran ataupun PEA yang bergantung pada tahun anda dilahirkan. Jadi kami di sini semua kita berbeza ya, tahun yang ataupun usia yang kita layak menerima pembayaran. Jadi misal kata anda dilahirkan pada tahun 1952. Ada tak sesiapa di sini yang dilahirkan pada tahun 1952? Tak ada. Tak apa. Saya bagi ni sebagai contoh saja. Jadi jika anda dilahirkan pada tahun 1952, anda layak menerima pembayaran atau anda boleh mulakan pembayaran bulanan pada usia 64 tahun. Jadi bagi mereka yang dilahirkan pada tahun-tahun yang lain, anda boleh rujuk di sini ya untuk lihat bilakah anda boleh menerima pembayaran bulanan. Dalam proses merancang untuk persaraan, kita juga harus mengambil kira kos sara hidup yang makin meningkat ya. Tahun demi tahun, harga barang makin meningkat seperti contoh-contoh di sini. Dan saya mengambil contoh kopi lah. Saya pasti ramai di antara anda yang gemar minum kopi. Saya pun suka minum kopi. Dan 20 tahun yang lalu, kita boleh dapat secawan kopi untuk 90 sen je lah. Sekarang boleh dapat ke 90 sen? Tak dapat kan? Susah nak dapat. Pergi kedai kopi pun tak dapat. Mungkin $1.20 lah. Mungkin. Atau lebih tinggi. Dan walaupun kenaikan harga ni tidak begitu banyak ya. Jadi anda tengok 90 sen sampai $1.20 baru 30 sen aja. Kan tak banyak kan? Macam tak signifikan gitu. Tapi namun jika dihitung secara keseluruhan ya, impaknya agak ketara, agak signifikan. Dan dengan kos sara hidup yang makin meningkat ini, kita perlu cara untuk menangani realiti ini dan menjaminkan bayaran bulanan yang kita dapat tu mencukupi untuk membiayai atau menyara gaya hidup yang kita inginkan pada persaraan. Dan CPF Life membuat menabung untuk persaraan lebih mudah dengan menyediakan tiga pelan ini. Dan pelan-pelan ini anda boleh memilih. Ia bergantung pada jenis pendapatan persaraan yang anda inginkan pada apabila anda bersara. Okey, kita lihat ya pelan-pelan ini. Pelan-pelan ini berbeza dari segi pembayaran bulanan yang akan anda terima. Yang pertama, pelan penambahan. Pelan penambahan menyediakan pembayaran bulanan yang mulanya lebih rendah tetapi meningkat sebanyak 2% setahun. Yang kedua, pelan standard. Pelan standard menyediakan pembayaran bulanan yang stabil, yang setara dan kadar faedahnya akan terus kekal sepanjang hayat. Dan pelan yang ketiga, pelan asas. Pelan ini menyediakan pembayaran bulanan yang mulanya lebih rendah dan kemudian akan bertambah rendah secara progresif. Dan bagi pelan-pelan ini juga, premium bagi CPF Life yang tidak digunakan akan dikembalikan kepada waris anda apabila setelah anda meninggal dunia. Okey, jika anda ingin bantuan merancang untuk persaraan anda, saya galakkan anda gunakan alat ini ya. Ini CPF Planner ataupun alat perancang digital CPF. Anda boleh imbas kod QR untuk cuba gunakan CPF Planner. Kalau tidak, anda boleh lungsuri
laman CPF ya, cpf.gov.sg, dan anda boleh gunakan cpf.gov.sg/beready. Anda boleh dapat di situ ya, untuk cuba CPF Planner. Ataupun lagi satu alat yang boleh membantu anda. Anda boleh imbas kod QR ini untuk menggunakan CPF Life Estimator. Alat ini membantu anda membuat anggaran jumlah simpanan persaraan yang anda perlukan di dalam akaun persaraan anda untuk menerima bayaran bulanan yang anda inginkan dalam persaraan. Okey, saya dah cerita panjang lebar tentang CPF dan tentang persaraan anda. Sekarang saya ingin jelaskan tentang skim simpanan persaraan yang dipadankan, atau pendek kata MRSS lah, sebab nama dia agak panjang. Saya akan gunakan MRSS ya. Skim ini diperkenalkan pada awal tahun ini, pada bulan Januari. Okey. Skim ini memberi sokongan kepada warga emas yang mempunyai baki CPF yang lebih rendah, kurang daripada jumlah persaraan asas ataupun basic retirement sum, yang pada tahun ini ialah $93,000. Di bawah skim ini, pemerintah akan padankan tokokan tunai yang dibuat kepada akaun persaraan pencarum yang layak seperti anda semua. Dan geran pemadanan itu dolar untuk dolar ya, seperti siapa tadi tu yang namanya ya, dia sudah jelaskan kepada anda ya. Pemadanan itu dolar untuk dolar. Jadi kalau anda tokokan $100, pemerintah akan padankan dengan $100. Jadi anda menerima $200. Kan seronok kan dengar pemerintah nak bagi duit percuma lah ya, percuma. Dan saya pun seronok mendengar berita ini. Bukan untuk diri saya sendiri sebab memang saya tak layak lah untuk skim ini, tapi untuk ibu bapa saya, untuk makcik dan pakcik saya yang sudah pun lanjut usia, mereka boleh mendapatkan manfaat dari skim ini ya. Jadi apakah manfaat-manfaatnya? Apakah yang membuat skim ini sangat menarik? Okay, pertama, pada sesiapa yang layak bagi skim ini, mereka akan, atau anda semua akan dapat mendapat sehingga $600 dalam geran pemadanan setiap tahun, sehingga $3,000 selama 5 tahun. Dan kenapa 5 tahun? Sebab skim ini akan langsung dari tahun ini sehingga tahun 2025. Yang kedua, tokokan anda dapat menikmati kadar faedah yang tinggi di dalam akaun persaraan anda. Berapakah kadar faedahnya? Yang saya telah sebutkan tadi, kadar faedah dalam akaun persaraan ialah 6% ya. Dan ketiga, tokokan ini akan meningkatkan lagi simpanan persaraan anda supaya anda dapat menerima lebih banyak pembayaran bulanan nanti. Okey, saya berikan anda semua contoh ya. Okey, misal kata seseorang pencarum yang layak, kita namakan dia Encik Dolah ya di sini. Okey, Encik Dolah ni tahun ni dia berusia 55 tahun. Dia mempunyai $40,000 dalam akaun persaraannya. Dan jika dia membuat tokokan $600 setahun selama 5 tahun, dia akan menerima $3,000 dari dirinya sendiri dan juga $3,000 dari pemerintah. Jadi agak berbaloi ya. Dan juga dengan kadar faedah CPF yang tinggi dan dengan bantuan compound interest, Encik Dolah dapat mengumpul tambahan $8,300 dalam akaun persaraannya 10 tahun kemudian apabila dia menjelang 65 tahun. Dan ini bermakna dia akan menerima $45 lebih dari segi pembayaran bulanan sepanjang hayat. Dan di sini mungkin anda terfikir sikitnya tambahannya, baru $45, macam tak berbaloi je. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhannya, jika misal kata Encik Dolah dia hidup sehingga umur 90 tahun ya, 45 tahun tu berganda-ganda, ia akan impaknya agak signifikan ya. Okey, siapakah yang layak bagi skim ini?
Inilah kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi untuk layak bagi MRSS. Okey, pertama, anda harus berusia di antara 55 dan 70 tahun. Yang kedua, simpanan dalam akaun persaraan anda kurang dari basic retirement sum, jumlah persaraan asas, iaitu $93,000 tahun ini. Ketiga, nilai tahunan kediaman tidak melebihi $13,000 dan anda juga tidak memiliki lebih dari satu hartanah. Dan keempat, pendapatan purata bulanan anda tidak melebihi $4,000. Jadi lembaga CPF Board akan menilai kelayakan setiap anggota bagi MRSS setiap tahun secara automatik ya, dan kami akan memberikan anda pemberitahuan lah atas kelayakan anda setiap tahun pada bulan Februari. Okey, tapi jika anda masih ragu-ragu, anda tidak pasti anda layak atau tidak untuk skim ini, tapi saya pasti anda semua pastilah atas kelayakan anda. Anda boleh periksa kelayakan anda melalui cara-cara berikut. Yang pertama, anda boleh rujuk kepada pemberitahuan yang diberikan oleh CPF Board kepada mereka yang layak pada bulan Januari ini. Nombor 2, anda juga boleh login, masuk menggunakan SIMPAS ke cpf.gov.sg dan periksa kelayakan anda di bawah My Messages. Ingat ya, My Messages. Dan nombor ketiga, anda boleh lungsuri juga cpf.gov.sg/MRSS checker dan gunakan mesej yang dihantar ke telefon bimbit anda untuk melihat kelayakan anda. Okey, ini berita yang baik juga ya. Tahukah anda semua, sesiapa sahaja boleh membuat tokokan tunai kepada akaun persaraan pencarum yang layak bagi skim ini. Memang sesiapa saja ya, termasuk ahli keluarga, termasuk majikan dan juga termasuk anggota-anggota masyarakat. Itu yang bagus ya, jadi bermakna orang-orang tersayang seperti anak-anak anda juga boleh menyumbang untuk membuat tokokan tunai kepada akaun persaraan anda supaya anda dapat meningkatkan lagi simpanan persaraan. Dan lebih baik lagi, dengan membuat tokokan tunai, anda dapat menikmati pelepasan cukai sehingga $7,000 jika anda membuat tokokan tunai kepada diri anda sendiri atau kepada orang-orang tersayang. Okey, saya dah cerita tentang MRSS ni. Sekarang anda ingin tahu bagaimanakah anda membuat tokokan tunai. Ada 3 caranya. Yang pertama, dengan menggunakan MyCPF mobile app atau aplikasi mudah alih MyCPF melalui SingPass anda. Yang kedua, dengan lungsuri laman CPF untuk serahkan permohonan anda dan membuat pembayaran dengan segera. Dan nombor 3, ataupun anda jikalau anda lebih selesa untuk membuat tokokan yang kecil, dia tak perlu besar, yang kecil pun boleh, tapi kecil dan tetap ya, dan kerap. Anda boleh gunakan Giro untuk membuat tokokan tunai di bawah skim ini. Okey, saya dah menjelaskan kepada anda tentang CPF, tentang persaraan anda, tentang skim MRSS ini. Dan sebelum saya akhiri presentasi saya, jangan lupa untuk melusuri media sosial CPF Board di Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. Tapi kalau tak pun, saya galakkan anda untuk download dan muat turun aplikasi MyCPF sebab di situ app ini amat berguna. Anda boleh melihat simpanan CPF anda dalam semua akaun-akaun anda. Anda juga boleh melihat sejarah transaksi anda dan juga penyata anda, My Statement dan lain-lain perkhidmatan lagi. Dan dengan itu, saya akhiri presentasi saya dan saya ingin berterima kasih kepada anda semua kerana memberi saya penuh perhatian ya. Dan pada masa ini kami akan mengadakan sesi soal jawab. Jadi jika anda mempunyai soalan-soalan tentang CPF, tentang persaraan anda, tentang MRSS, anda bolehlah ambil peluang ini untuk bertanya.
Saya bukan seorang saja di sini, saya ada rakan-rakan sekerja saya dari CPF juga. Kalau anda malu, anda boleh menjumpai kami nantilah. Ya. Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan tentang CPF yang anda selalu hendak tanyakan kepada kami? Inilah peluangnya. Ada tak soalan? Saya rasa mereka ni malulah, Cik Nabila. Malu Tak apa, nanti boleh jumpa kita. Saya Jadi pun tak ada kat apa, sini Puan Fariza, dia pun dari CPF Board. Rakan sekerja saya pun adalah lagi nanti kalau kita tidak dapat menjawab soalan anda, mungkin soalan itu spesifik tentang CPF Live, kita pun ada rakan-rakan sekerja yang lain daripada departmen yang lain ya. Tadi tak ada soalan ya? Betul Saya Ada? beritahu. Saya rasa ada. Sini. Oh, ada soalan. Okey. Ada macam mana nak dengar? Saya pergi sinilah. Saya bernama Rahman ya, saya baru 51. Okey. Okay. Saya nak inquiry about this. Tadi cakap AO, SA, 2.5%, 4% for 1 year, and then MA for 4% for 1 year juga. Right, then retirement account 4% for 1 year juga. That begins from where? 55 or 65? Akaun-akaun yang lain, OA, SA dengan MA semua, itu anda mula menabung apabila anda mula bekerja. Akaun persaraan diciptakan pada usia 55 tahun. 55 tahun baru anda akan ada akaun persaraan RA. Ya. Okay, then tadi cakap after 55, 30,000 of your first 30,000. First 30,000, yeah. First 30,000 you get 6%. You get additional 2%, yeah, correct. For that year or yearly? Yearly. Okey. Faedahnya dikira ya. Takkan 1 year je. Lokek lah. Oh ya, setiap tahun. Dan ini adalah jumlahnya di compound setiap tahun saya. Kadar faedah ni lebih tinggi dari Ya, kalau disimpan di bank, ya saya. Of course lah, 6%. Ya, 6%. Ya. Jadi inilah kita beri jaminan kepada anda, CPF lah yang untuk menolong anda menabung untuk persaraan. Oh, ada banyak lah. Oh, tak apa. Kalau kita tak ada masa, nanti anda boleh jumpa. Boleh tanya. Dia pun nak tahu. Kakak, abang ada apa pun nak tanya tak? Saya cakap. Jangan takut, ini kakak punya duit, bukan saya punya duit. Okay, mungkin kalau ada lagi satu soalan kita boleh ambil. Yang 600 tu every year. 600. Okey, abang ni tanya MRSS. Dia bilang must be 60,000 inside. Oh tak, yang geran pemadanan. 600, Kalau anda tokokkan 600, okey. Pemerintah bagi 600. Percuma. Itu bukan duit kita bang. Pemerintah. Ya. Very personal and very very strictly and very very confidential and very very dangerous question. Medisave. You say about 4% yearly. They based on what? 100% from your total CPF or just your apa ni? Medisave saja. Medisave account. Oh, okey. Saja. Ianya dikira Medisave account saja. 4% ya saya. Okey. So account ordinary 2.5, special account 4%, Medisave 4. Okay. Dan account persaraan 30,000 pertama 6%, 30,000 correct. ya 5 dan 4. So saya understand that your ordinary account or your special account boleh top up to somewhere lah, either both SA or AO you boleh top up. Ya, memandangkan Cik bawah umur 55, Cik boleh top up ke account Medisave sahaja atau account special account sahaja. From Antara ordinary account, kalau Encik nak buat pindahan pun boleh daripada ordinary account ke special account je boleh. Itu salah satu cara untuk meningkatkan lagi jumlah dalam special account. Special ordinary account.
Ya, betul. 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 Bawah 55 tahun sebab This part I don't 51. understand yang 2.5% yearly Yeah. that you're giving to us. Uh-uh. So if let's say we want to top up, berapa dia punya quantity dia that we can top up? Is it everything? Because I'm paying my house finish, nothing. I tak Okay. ada hutang government tak ada hutang I. Okay. Okay? Baik. So that let's say I top up now about 90,000 over. Okay. Can I top up everything or there's a minimum sum that Oh, okay. I can top up? Kami ada had Ada had. dari segi jumlah tokokan untuk setahun, Cik. Saya cari ni saya tak jumpa. Oh. Berapa because Dalam maybe- dalaman kan ni. Maybe I'm not 55 yet. Diorang tak. Ada di dalam Berapa laman persen kami. tu? Okey, kalau jumlah untuk tukarkan setahun ya dalam akaun ordinary dan juga special medisave 37,740 Per year. setahun saya. Tapi itu ambil kira kalau Encik masih bekerja, caruman daripada Kerja, majikan, saya ada jantan CPF ya, ni. Encik perlu Dia. tolak. Okay. 37,740 tolak caruman daripada majikan. Per Setahun lah. Contoh kalau My individual AO. Can I put up 30, as what you Okay. say 37,000 terus masuk SA? kami tak ada tokokan untuk ordinary sahaja. Tokokan itu 37,740 akan dibagikan kepada 3 akaun. Ordinary, special dan juga medisave. Lying. Not Tak ada fair. satu. It's not fair. 4% tinggi tu. Ada sebahagian yang masuk special 4%, account. Ada yeah. sebahagian yang masuk special account. Okay. Tapi untuk ordinary sahaja kami tak ada. Okay, I'm clear. Okey, mungkin kita tidak ada masa lagi ya. Mungkin kalau anda ada soalan lagi, kita akan berada di hall ni juga. Anda boleh jumpa kami selepas ini untuk bertanyakan soalan anda ya. Dan terima kasih kepada anda semua untuk memberi perhatian yang sepenuhnya kepada saya dan Puan Fariza. Terima kasih. Terima kasih Puan Nabila. Itu adalah pertanyaan yang baik sekali ya. Saya rasa abang ni bagus, dia bawa homework, dia bawa kertas, dia bawa pen sekali. Okey, jadi jangan risau seperti Encik Nabila katakan tadi. Apa saja pertanyaan yang anda ingin tahu ataupun ingin mengelebih tahu tentang CPF yang akan kita lakukan ini, anda boleh saja berjumpa dengan beliau dan juga puan di sini kerana kita ada saja pegawai-pegawai daripada CPF pada petang ini untuk menerangkan apakah yang anda tidak faham tentang MRSS dan juga apa yang telah ditunjukkan di skrin tadi. Boleh ya? Jadi saya faham bukannya Puan Nabila untuk dipotong, tidak. Kerana kita ada lagi satu penceramah yang ingin berkongsi dengan anda apakah itu MRSS dan juga keuangan anda.